إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dengan kita usaha penuh hidup kita 24 jam ataupun sepanjang hidup kita ini, dengan kita buat apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh dan juga usaha menjauhi daripada segala larangannya. Dan juga mimbar khutbah hari Jumaat pada hari ini, kita akan kecek satu isu ataupun satu yang akan sakut dengan kita beberapa hari yang akan ada munasabah, iaitu pilihan raya ataupun letang terseban masing-masing tempat kampung di dalam 3 wilayah khususnya dan juga seluruh negeri Syiah ini. Maka khutbah pada hari ini kita akan bicara sikit mengenai dengan sifat bagaimana pemimpin, ketua, orang yang kita nak pilih untuk pegang jawatan kuasa untuk tadbir berihan kampung kita masing-masing. Kerana Islam adalah agama yang bukan hanya agama yang berarti sakut dengan akhirat sahaja. Tetapi agama Islam kita adalah agama yang berarti sama ada akhirat dan juga tidak lupa ataupun tidak larang, tidak tinggal apa yang sakut dengan perkara ataupun urusan kangan dalam dunia ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran: "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Allah Taala kata, usahalah kita cari sampaikan benda-benda yang akan bawa kita jaya pada hari akhirat nanti, tetapi jangan lupa benda-benda yang akan boleh beri manfaat ataupun nasib, benda yang boleh tolong kita semasa hidup kita di dalam dunia ini. Maka ingatlah bahawa pemimpin yang kita nak pilih ataupun kami krong dalam agama Islam ni, Islawi ataupun kecek sakut dengan dia juga. Islam bukan kata hanya sakut dengan ibadat, tidak kecek ataupun tidak peduli mai hai kuam soncai kepada kami dak. Dengan sebab itu pemimpin pun yang kita akan pilih
Tidak beberapa hari lagi ini kita nak pilih pemimpin balas mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut akan sifat dia dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut khunalasan dia, sifat dia melalui hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang dia jadi pemimpin bukan hanya dia kena tanggungjawab hanya dalam dunia ataupun sahaja dunia ni sahaja, tak. Kalaulah dia corruption, dia tipu, dia khianat akan rakyat dia, boleh jadi dia akan tanggungjawab dalam dunia ni sahaja. Tetapi kalaulah pemimpin seorang tu dia adalah orang Islam, dia tak akan boleh selamat daripada tanggungjawab yang akan ditanya soalan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'uliyatun an ra'iyati wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang dalam dunia ini hidup sama ataupun masing-masing ada tanggungjawab belaka. Orang yang jadi tok imam, orang yang jadi ibu, orang yang jadi bapa, orang yang jadi guru, sehingga orang yang jadi pemimpin punam sendiri pun mas'ulun, akan ditanya, akan sabsun daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka soalannya, bagaimana kita nak pilih pemimpin yang baik sekali sekadar kita mampulah. Kerana pemimpin yang paling sempurna, kualiti, berjaya, baik supaya dengan Nabi SAW, boleh jadi kita payah nak cari jumpa dah dalam dunia ini. Tetapi kita nak tilik tengok kata bagaimana pemimpin yang Islam menggalak songsewi, kita pilih dia untuk mari jadi pemimpin kepada kita. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, yang pertama sekali sifat yang kita kena tengok, iaitu tengok kepada pemimpin punam kira celak nan berilmu ataupun tidak berilmu. Mi kuamru replau ada ilmu ke tak? Kerana ilmu ini adalah asas kemajuan. Kuamru tu penraktan untuk nak membawakan satu kampung, satu masyarakat ke arah kemajuan. Bagaimana kalau kita boleh pemimpin yang dia bodoh, yang dia tidak berilmu, bagaimana dia nak pimpin masyarakat kita ke arah kemajuan pada masa depan? Kerana ingatlah bahawa seorang yang dia berilmu dengan orang yang tidak ada ilmu tak sama. Allah Subhanahu wa taala firman kata, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang dia ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Cerak nyata kata dua-dua orang ni tak sama, iaitu orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Dan juga kita boleh mikir dengan otak kita, kalaulah kita dapat pemimpin yang tidak ada ilmu, bagaimana dia nak pimpin kita dan juga nak pimpin masyarakat kita. Dengan sebab itu Khalifatul Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia sebut satu perkataan dalam syatak Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Hei sekalian orang yang dia nak jadi pemimpin, setiap orang tu konti mi kuam pratana ya capen punam nak jadi pemimpin orang. Tafaqqahu, haraplah kamu cari ilmu dulu, mengaji dulu. Sama ada ilmu yang sakut dengan agama, kena gerti bagaimana Islam kecek kiokap rebutkan pokrang ataupun kanmen. Kena ngaji. Dan juga dia kena ngaji mengenai dengan ratasan kan pokrang dalam kerajaan dalam Syiah ni bala mana dia witikan pokrang. Itu pasti kena belajar, kena cari ilmu dulu, seperti mana Umar ibn Khattab radhiyallahu khalifah, pemimpin Islam yang kedua sebagai orang yang jadi pemimpin ganti Nabi SAW selepas Abu Bakar. Tafaqqahu, cari ilmu dulu wahai pemimpin, orang yang calon diri, turun diri untuk nawi rakyat pilih. Tafaqqahu, carilah ilmu dulu belum kamu nak jadi pemimpin kepada orang. Kerana kalaulah jadi pemimpin kepada orang tidak ada ilmu, akan bawa orang kepada tempat ataupun jalan yang sesat, wal iyadzubillahi min dzalik. Sifat yang kedua iaitu pasti kita kena pilih pemimpin yang ada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Bukan semasa nak calon ataupun nak cari sara selalu naik kepada masjid, kecek lemah lemuk dengan rakyat.
kecek baik dengan rakyat, tunjuk akhlak, tunduk kepala kepada rakyat untuk orang pilih kepada dia. Tetapi selepas daripada boleh jawab dairab amnat, boleh jadi wakil ataupun pimpinan pemimpin, tidak peduli ataupun tunjuk akhlak yang tak molek kepada rakyat, wal iyadzubillahi min dzalik. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling baik sekali daripada kalangan kamu. Pemimpin hari ini banyak butir yang turun, setengah tempat 3-4 butir yang turun yang kita nak pilih dia. Dalam masa seminggu selepas daripada ni, salah satu cara yang kita nak tengoknya sifat dia, iaitu ada akhlak yang mulia. Kerana Nabi SAW kata, orang yang paling baik sekali daripada kalangan kamu iaitu orang yang akhlak dia sangat mulia sekali. Dan juga sifat yang ketiga, iaitu sifat orang panggil kata keahlian. Orang yang dia nak jadi pemimpin, sungguh kita kena pilih kata dia adalah orang yang miความสามารถจริงๆในการเป็นผู้นำของผู้คน. Bukan hanya orang yang ada ilmu tapiไม่มีความสามารถ. Islam tak say juga. Tetapi di sini makna kata orang yang dia ada ความสามารถ, ada kuasa sungguh untuk nak jadi pemimpin kepada orang. Kerana Allah Subhanahu wa taala ajar kita di dalam Al-Quran beberapa tempat, sama ada sakut dengan Nabi Yaqub alaihissalam pilih Nabi Musa untuk mai kerja dengan dia, ataupun sakut dengan Nabi Yusuf alaihissalam semasa Nabi Yusuf dulu. Dalam satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala kata, inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Orang yang kita patut pilih dia mari khija ataupun wi amanah kepada dia, wi tanggungjawab kepada dia, yang pertama sekali al-qawiyyu, orang yang ada kekuatan, ada kekuasaan sungguh, miความสามารถ jing-jing. Yang kedua iaitu al-amin, orang yang ada amanah, orang yang adaความซื่อสัตย์kepada rakyat sungguh. Ini al-Islam ataupun Islam kita sebut di dalam Al-Quran. Dengan sebab itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kata, dua sifat ini adalah rukun, ถือเป็นรุกลในการปกครองสังคมใดสังคมหนึ่ง ataupun tempat mana-mana, iaitu sankom yang akan berjaya kena ada pemimpin dua rukun ni, iaitu yang pertama sekali kena ada kekuasaan,ต้องมีความเข้มแข็ง amnah. Yang keduanya ada amanah. Amanah iaitu di segi agama dia, juh. Umar ibn Khattab kata, kita payah sangat nak jumpa pemimpin ผู้นำที่มีทั้งสองคุณลักษณะนี้. Punam yang hari ini kita nak cari orang yang ada kekuatan sungguh, al-qawiyyu sungguh, dan juga yang kedua orang yang ada amanah sungguh, payah benar. Dengan sebab itu Umar dia biasa doa satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku ilaika jaldal ajizi wa ajza athiqati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu hari ini, kata payah sangat. Kadang-kadang kita jumpa seorang pemimpin ni, dia mi ความสามารถ tapi dia tak juruh. Manakala orang yang juruh, dia tidak ada ความสามารถ ataupun ไม่มีความเข้มแข็งความสามารถในการบริหารปกครอง. Dengan sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia tulis satu kitab namanya As-Siyasatu Asy-Syar'iyyah, การเมืองการปกครองในอิสลาม. Orang nak jadi pemimpin kena baca surat kata Islam ataupun ulama tulis kaitan kan pokok dalam Islam. Balah mana? Di antara kitabnya As-Siyasatu Asy-Syar'iyyah bagi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Dia kata kalaulah ada dua pilihan, satunya orang ni juruh tapi lemah onไม่มีความสามารถในการปกครอง. Yang kedua orang yang kita nak pilih iaitu orang tak juruh, orang jahat, fajir, orang jahat tapi dia borihan ปกครองแล้วนี่บริสุทธิ์โปร่งใส orang panggil kata ada ความสามารถในการบริหารปกครอง. Ibn Taymiyah kata kita kena pilih dua-dua orang ni, kena tengok nak timai kata hak mana lebih wi manfaat ประโยชน์ให้กับสังคมมากที่สุด และคนไหนที่ให้ผลเสีย mudarat kepada masyarakat banyak sikit sekali, hak tu yang kita kena pilih. Dan juga Ibn Taymiyah kata kadang-kadang kita kena pilih orang yang jahat, orang yang fajir, orang yang tidak ada amanah tapi dia sama berihan di kampung ataupun masyarakat maju boleh. Kerana kadang-kadang dia jahat itu tu dia jahat sekadar dia, tetapi kan berihan dia boleh sang prayut kepada masyarakat. Tak sama dengan orang yang dia
Orang yang dia juruh tapiไม่มีความสามารถในการปกครอง dia juruh kadang-kadang dia juruh sekadar dia sahaja แต่ dia ไม่สามารถที่จะทำให้สังคมของตัวเองดีเหมือนตัวเองได้เช่นเดียวกัน dengan sebab itu kita kena tengok kata bagaimana yang kita kena pilih. Yang kita kena pilih iaitu orang ada ความสามารถจริงๆ มีความชำนาญเชี่ยวชาญในการปกครองจริงๆ kerana apabila kita make satu amanah ความรับผิดชอบนี่giwi kepada orang yang tidak ada kuasa. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila kita serah satu khija, satu amanah kepada orang yang tidak ada keahlian,ไม่มีความสามารถในการดูแลรับผิดชอบ benar-benar tu, maka Nabi SAW kata fantadhiris sa'ah, nantilah masyarakat kamu akan jumpa dapat dengan kerugian, binasaan, mundur, ความล้าหลัง dalam masyarakat itu. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Satu kali Nabi SAW berduduk sama dengan seorang sahabat yang namanya Abu Dhar, Jundub bin Junadah. Dalam cerita yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Jundub ataupun Abu Dhar, dia adalah seorang ketua di Madinah, kabilah ataupun satu kaum di Madinah dulu. Dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, apa kamu tak ambil aku ataupun tak latih aku jadi ketua, jadi pemimpin, jadi punam kepada kaum aku? Maka Nabi SAW daraba biyadihi ala mankibi. Abu Dhar kata, selepas daripada tu Nabi ambil tangan letak di atas dua bahu Abu Dhar. Dan juga Nabi SAW kata, ya Abu Dhar, innaka dha'ifun. Hei Abu Dhar, sesungguhnya mung ni lemah, on air, ไม่มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำของคนได้ tak boleh nak pimpin orang. Wa innaha amanatun, dan juga ingatlah katakan เป็นผู้นำการรับผิดชอบดูแลปกครอง orang ni adalah amanah, เป็นความรับผิดชอบ satu ความรับผิดชอบ yang Allah Ta'ala kepada setiap orang yang jadi pemimpin. Wa innaha yaumul qiyamati khizyun wa nadamatun, dan juga ingatlah kata orang panggil kata nanti รับผิดชอบในการเป็นผู้นำ pada hari kiamat bukan benda yang ringan, ไม่ใช่ benda yang ringan, kerana dia adalah khizyun, dia adalah benda yang boleh nak buat wimung ni rugi, dan juga nadamah, duka cita, sausuk, sia-sia mak tisut pada hari kiamat. Mereka mengguna amanah ini, ความรับผิดชอบ tanggungjawab ini dengan jalan yang betul, dengan sitik dia, mereka akan selamat pada hari kiamat. Tetapi apabila mentunai dia, guna dia, pakai dia, tanggungjawab ini tak kena pada tempat dia, maka ini adalah khizyun wa nadamatun, adalah kan katun leka ความเสียใจที่มหันต์ในวันกิยามะห์. Sifat yang keempat iaitu beramanah. Punamnya kita nak pilih iaitu sifat pemimpin yang ada amanah. Seperti mana ayat yang kita ayat tadi kata al-qawiyul amin, al-amin, sifat yang amanah sekali. Sifat yang amanah, pemimpin yang ada amanah, ada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Orang yang jadi pemimpin yang dia ada sifat amanah adalah pemimpin yang bertakwa. Mikir semua dalam hati kata, ada mana celah mana duit-duit ataupun sabsin pasi hak percacun dia guna kena pada tempat dia kedak. Kena pada tempat dia kedak. Kerana masa dulu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, ada orang jumpa tengok Umar duduk tengah padai pasir, sehingga pelik buat apa pas masa tengah hari duk heret dua ekor anak unta di tengah padai pasir yang udara sangat panas. Sehingga kita tanya kepada Umar, kata, hei Amirul Mukminin, hei Amirul Mukminin, buat apa duk kacau duk tengah padai pasir tengah panas? Sehingga Umar kata, ini adalah anak unta yang dia sebagai sombat sonklang hak orang Islam, dan juga dia sesak lari daripada gok dia, tempat dia. Maka aku rasa kata ini adalah tanggungjawab amanah aku, yang aku hari ini pegang tanggungjawab penpunam tang rapid job anak unta ni sebagai sombat sonklang hak kaja Islam pada zaman itu. Aku kena gitu. Kerana kalau cari tak jumpa, ini adalah soalan yang aku akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ingatlah sekalian, orang yang nak jadi pemimpin kepada orang bukan benda yang mudah.
Kita jadi pemimpin bukan benda yang tasyrif, benda yang mulia, tapi kempen punang ini adalah ibtila, kena bertasab daripada Allah Taala yang Allah Taala nak tasab. Bukan kata jadi pemimpin dah hebat mulia dah. Jangan kira kata tasyrif mulia kita jadi pemimpin orang, tetapi kita jadi pemimpin orang hari ni kita dak bagi tanggungjawab untuk nak sopan khasab Allah Taala kedok masa kita jadi pemimpin ni. Dan juga jangan buat main-main, jangan mengkhianat amanah rakyat yang telah beri kepadamu. Kerana kalaulah mung jadi pemimpin dalam dunia ini dan juga khianat amanah ini dengan rakyat, mati dengan hal keadaan khianat itu, tak akan boleh dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW sebut kata, "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghashun illa harramallahu alaihi al-jannah." Sesiapa yang jadi pemimpin kepada satu rakyat, jadi pemimpin dan juga dia mati dalam dunia ini dengan hal keadaan duk menipu lagi, ghashun, tipu, ngenak rakyat, illa harramallahu alaihi, Allah Taala haram dia tak boleh masuk syurga. Maka tidak ada faedah pun langsungnya kita kaca ada usaha ataupun doa main-main dengan kita ambil tanggungjawab ini, buat main-main dengan amanah ini, tak pasal sikit abuk mai kumlai kapkan tiraunan jatang lekapkan hak ham daripada Allah Taala boleh masuk syurga ya pada hari kiamat nanti. Hadirin yang dikasihi sekalian, ini adalah di beberapa sifat ataupun di antara sifat bangsuan saja daripada sifat yang kita nak pilih pemimpin kita pada masa seminggu selepas daripada ni. Yang paling kita kena jaga sekali, satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dia, yang mana Nabi SAW sebut kata, "Man walla rajulan min asabatin wa huwa yajidu fi tilka al-asabati man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Nabi SAW sebut kata, sesiapa yang pilih satu orang, apabila pada minggu depan esok dia pergi masuk dalam kuha letang, niat pilih demoning dengan sebab jadi waris ya. Bahkan di sana ada lagi tolak yang lebih baik daripada waris dia, lebih jujur, lebih amanah lagi daripada waris dia, tapi dia kacau lagi nak pilih waris dia dengan sebab waris. Bahkan di sana ada orang yang paling baik lagi. Maka Nabi SAW kata, faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Dia telah mengkhianati Allah, dia telah mengkhianati Nabi, dan juga dia telah mengkhianati para orang yang beriman semua dalam masyarakat itu ataupun seluruh dunia ini. Dengan sebab itu, kalaulah kita pilih waris kita dia juru sungguh, tak apa. Kalaulah dia patut sungguh jadi pemimpin, juru sungguh, beramanah sungguh jadi pemimpin, dia jadi waris kita, tak apa. Selamat kita daripada hadis ini. Tapi kalaulah kita pilih dengan sebab kata dia ada waris, kena juru tak juru, amanah tak amanah, pilih dulu kerana dia adalah waris kita. Ini termasuknya ataupun orang panggil kata hadis ini yang Nabi SAW kata telah mengkhianati Allah dan juga Rasul. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, sedikit sebagai satu nasihat untuk kita sama-sama menderma ataupun tabarrak, sedekah pada hari Jumaat ini, hari yang paling baik sekali untuk kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala munasabah dengan dia sekolah Bencemak Racutit di Taning. Dia buat satu musalla di dalam sekolah dia. Sekolah Bencemak Racutit hari ini sebagai sekolah KJL, tetapi anak yang mengaji dalam sekolah itu adalah anak Islam ataupun anak orang Islam kita belaka. Maka ini adalah salah satu jihad guru Islam kita yang ada dalam sekolah itu. Dia usaha
jual cari jalan sehingga pada hari ini dapat dikubur ataupun Allah Ta'ala terima doa mereka sehingga boleh bina masjid ataupun musalla dalam sekolah itu. Maka di pihak sekolah dia tak cukup lagi, peraman yang dia tak itu kurangnya 700,000 lagi yang tak cukup. Maka pada hari ini saya seru kepada hadirin semua hari ini pakat kita tabarak sedekah sikit seorang demi untuk kita sama-sama ada orang panggil kata misuan dalam nak binakan rumah Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini. Kerana Nabi kata man bana baitan lillah, sesiapa dalam dunia ini dia ada suan dalam nak bina rumah Allah Taala, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Taala akan bina kepada dia akan satu rumah di dalam syurga. Ini yang kita nak sekali, iaitu pada hari kiamat nanti. Dan juga harta kita ini yang kita ada dalam kocek kita itu adalah harta bagi Allah Taala. Dengan sebab itu Allah Taala kata wa atuhum min malillah, maka wilah keraklah, sedekahlah harta kepada fuad dia daripada harta Allah Ta'ala yang telah kepadamu. Dan juga kita rasanya harta ini yang kita sedekah pada hari ini, dia akan jadi harta yang boleh nak manfaat kepada kita selepas daripada kita semua mati. Jangan nanti kita nak mati, dekat-dekat nak mati baru nak sedekah. Kau masa hidup ni lah yang paling baik, yang paling ada kelebihan sekali untuk kita nak tabarrak sedekah, lebih-lebih lagi pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم أعنا على حسن أداء الأمانة وصدق الوفاء بالوعد وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا